tabemashita ka? Jawab. Arigato, arigato, arigato. Yang bagi hadiah, arigato. Murah rezeki ya, murah rezeki insyaAllah minasang mo. Okey, yang tanya tabenai, taberu, tabete, semua tu bentuk pertukaran. Nanti dulu. Kita ikut step by step. Tabenai, tabemas, taberu, tabete, semua tu kita akan belajar ikut step dia. Bab by bab. Boleh? Kita tumpu yang ni dulu. Ikut cikgu cakap dulu yang ni. Buat yang ni dulu. Sebab mesti akan ada tanya, Cik Zee, tabenai, taberu. Yang minasang belajar kat anime semua nanti dulu. Buat ni dulu. Boleh ya? Okay, sekarang saya tanya soalan. Minasang wa bang gohan o tabemashita ka? Jawab. Kalau dah hai tabemashita. Kalau belum iye mada. Pilih ni, pilih salah tiga ni. Iye tabemasen, belum makan. Iye mada des, belum lagi. Iye mada tabemasen, makan. Pilih yang mana satu. Mada tu belum. Iye mada des. Iye mada des. Tak, belum lagi. Tak, belum. Belum. So, arigato, arigato. Binasan jawab. Macam ni. Yang pattern tabenai ke semua tu nanti. Itu nanti. Itu pattern nanti. Kita ada 24 kelas ya. Boleh ya? Okey, selesai. Yang ini. Okey, yang pertama. Saya nak pergi kepada budaya iaitu Ofuro. 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 Ofuro ya. Kita pada budaya Jepun. Ofuro. Okey, sebelum Ofuro, kita cuba ingat balik yang kita belajar sebelum ni. Yang kita belajar sebelum ni. Sekejap ya, cahaya sekejap. Just. Sekejap. Cahaya, kalau tak ada cahaya pun tak boleh. Nanti muka saya gelap. Nanti muka saya gelap kan. Masuk dalam TikTok kan tak berapa nampak. Okey, kita belajar sikit. Yang kita belajar bab 1. Bab 1 saya sudah terangkan berkenaan negara Jepun kan. Negara Jepun ada berapa negeri? 47 negeri ya. Sebab ada yang saya bagi test, dia jawab 37 negeri. Jepun ada 37 negeri daripada atas. Hokkaido paling bawah sekali pulau Okinawa. Ibu negaranya adalah Tokyo. Ingat lagi saya ajar. Dan Jepun ada 4 musim. Bermula pada musim bunga dipanggil musim apa kalau ingat? Kalau sangat ingat tak? Dipanggil pada musim haru. Musim haru Musim haru pada bulan 3, 4, 5. Sekarang ni bulan 2 belum haru lagi. Haru baru nak masuk next month. Kalau binasan nak pergi Jepun, boleh pergi Jepun, boleh haru. Kenapa? Saya terangkan kan. Masa haru lah bermulanya musim sakura. Sakura mula mekar, penuh kembang. Dia mekar. Pada bulan 3 sakura mula berputik. Lebih kurang 20 hari bulan sakura boleh berputik. Kemudian dikembang, akhirnya mekar. Masa mekar penuh itulah dipanggil mangkai. Mangkai. Dan biasanya kemekaran penuh pada akhir bulan 4. Arigato. Pada akhir bulan 4 ataupun pada awal bulan 4. Akhir bulan 3, awal bulan 4 musim mangkai. Dan orang Jepun ya berdondon-dondon keluar rumah ramai-ramai menikmati pemandangan indah yang hanya dapat dinikmati setahun sekali saja. Sakura hanya mekar setahun sekali. Tak ada musim panas, tak ada musim lain. Arigato gozaimasu. Yang bagi Rose, Susan, arigato gozaimasu. Okey, sakura hanya mekar setahun satu kali saja, iaitu pada musim bunga, awal musim bunga. Sakura ada banyak warna pink, warna putih, warna merah, warna purple. Minasang nak tengok, boleh tengok dekat TikTok Sensei. Azrin-san, arigato. Sensei dah terlalu kenyang. Nak bagi lagi besar. Tadi saya gurau Terima kasih Azrin-san, terima kasih ya. Iza-san, arigato. Kemudian sakura dia mula mekar daripada bawah daripada bawah ke atas. Kenapa daripada bawah ke atas? Saya pandai. Sebab suhu bawah dia suam dulu. Daripada musim sejuk ke musim bunga, daripada suhu beku menjadi suhu sejuk sikit-sikit dan suam daripada bawah dulu. Jadi sakura mekar kat belah bawah dulu. Naik terus daripada Osaka, Kyoto ke Tokyo, akhirnya ke Fukushima, Sendai dan Hokkaido ya. Hokkaido yang paling last sekali. Hokkaido adalah sebuah negeri yang sangat cantik, paling cantik di Jepun. Dialah salji paling cantik dan kawasan paling cantik lah. Saya pun tak pernah sampai lagi, tapi digambarkan macam itulah. Antara tempat yang paling cantik. Semua tempat di Jepun cantik, tapi yang paling cantik adalah di Hokkaido.
Saya pun try nak pergi nantilah. Dan di Hokkaido pun suhu paling sejuk boleh mencecah sampai 30 darjah Celsius, 30 degree, 40 degree Kalau salji pun tebal, boleh sampai tiang elektrik tinggi dia. Minasan. Kemudian musim sejuk di Hokkaido panjang sikit. Tempat lain mula bulan 1, bulan 12 salji turun. Tapi di Hokkaido seawal akhir bulan 11 dah turun salji. Sampai bulan 4 tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Akhirnya tahun berikutnya. Bulan 11 tahun ni sampai bulan 4 tahun depan ni. Tapi tak adalah turun setiap hari ke apa. Dia ikut masa-masa tertentu tapi saljinya agak tebal. Okey, kemudian bila musim haru dah habis, dah hanami, bertukar menjadi musim panas. Bila musim panas saya terangkan, pokok sakura tu daun bunga-bunga dah habis togel, tinggal daun. Tinggal daun kan? Daun tu merimbun penuh, kemudian panas dia tak tahan, tanggal daun tu, maka pokok tu togel. Bila pokok togel maka bermula nak masuk musim luruh. Minta maaf. Daun tak togel sangat sampailah masuk musim luruh. Musim luruh tu nanti baru dia kuning, akhirnya tanggal, tinggal ranting. Tapi masa musim luruh tu, daun yang kuning tu, yang kemerah-merahan tu dipanggil koyo. Musim aki musim aki. Betul-betul baguslah minasan. Bagus. Musim luruh saya ajar musim aki kan. Okey, masa aki daun-daun daripada warna hijau bertukar menjadi warna kuning. Akhirnya menjadi kemerah-merahan, tapi tak semua pokok lah. Dan akhirnya tanggal. Masa pemandangan cantik warna keemasan dan kemerah-merahan ni dipanggil koyo. Koyo di mana daun-daun tu berwarna keemasan. Boleh ya? Okey, kemudian dah habis aki, maka muncullah sejuk sejuk yang dari macam kat Cameron Highland tu kan. Dia datang sejuk, haus sejuk, lama-lama menjadi bertambah sejuk lah. Masuklah musim winter ataupun kita panggil dalam bahasa Jepun apa? Fuyu ya. Dan masa fuyu salji turun yuki. Kalau kat Tokyo yuki lambat sikit turun dalam akhir bulan 1 atau awal bulan 2 ya, selalu macam tu. Dan di Tokyo biasa je boleh mencecah sampai -2 saja. Dia tak ada lebih sampai -10 ke apa. Saya pernah rasa suhu pergi Nagano sampai suhu tu -8 darjah Celsius. Memang agak sejuk lah. Memang sejuk lah. Dan saya pernah rasa ya salji setebal setinggi sensei ni, tinggi lagi. Memang rasa seronok lah. Itulah 4 musim kat Jepun. Kita just nak ingat balik lah apa yang saya ajar kan. Okey. Dan pada hari Rabu 2 hari lepas saya ajar pasal budaya kebersihan kan. Ingat ada sampah. Sampah dipanggil apa? Gomi. Ya, gomi. Minta maaf ya yang komen kalau saya sempat baca, saya baca. Kalau tak sempat minta maaf. Minasan komen je, nanti saya tengok insya-Allah. Gomi ialah sampah. Okey, dan ada 2 jenis gomi yang kena diuruskan setiap minggu, kena diasingkan, kena ikut undang-undang jadual, iaitu moiru gomi yang boleh dibakar, satu lagi sampah yang tak boleh dibakar iaitu moinai gomi. Bukan maksudnya sampah tu boleh dibakar oleh kita, tak. Maksudnya istilah bagi moiru gomi yang boleh dibakar, moinai gomi yang tak boleh dibakar. Yang moiru gomi seminggu 2 kali akan diambil. Moinai gomi ada hari tertentu ikut jadual. Pengurusan sampah ya. Lagi saya ajar apa pasal kebersihan dan sebagainya kan. Jepun memang antara bangsa yang bertanggungjawab, yang bersih lah, yang orang kata apa? Yang memang mengikuti undang-undang, dia ikut peraturan. Sebab macam saya cakap hari tu, pekerjaan macam cuci longkang, kutip sampah dan sebagainya itu dikategorikan sebagai 3D ya. 3D difficult, dangerous, satu lagi dirty. Kumpulan pekerjaan 3D ni antara pekerjaan yang kira gajinya pemerintahan mahal ya, dan dihormati. Diorang pakai, pekerja-pekerja kebersihan diorang pakai baju smart ya, pakai baju uniform macam tu. Boleh? Okey, habis. Hari ni saya nak terangkan berkenaan dengan, sekejap saya adjust lampu ni terang sangat. Okey, berkenaan dengan ofuro. Apa dia? Sebut minasan. Ofuro. Tak nampak pun minasan sebut ofuro. Ofuro nampak ya? Ofuro. Okey, ofuro ya. Ofuro ni kalau dalam bahasa Inggeris ni bathtub ya. Bathtub ataupun tak mandi. Tak mandi. Minasan ada tak mandi kat rumah? Ada tak mandi kat rumah? Ada tak mandi? Selalu kita kat hotel kan. Kalau kat rumah, kat kampung selalu ada kolah. Dia macam kolah lah, tapi tak adalah kolah macam kolah kita. Dia macam dekat hotel punya tak mandi. Ofuro. Dia sebenarnya furo. Ditambah O untuk bagi polite. So ofuro.
Ya, ofuro. Lampu ni tak ni lah. Boleh ya. Ofuro. Hampir semua rumah Jepun, hampir di semua rumah Jepun ni, dekat seluruh Jepun ada ofuro. Ofuro ni Batam ya. Tapi bukannya macam di negara Mat Saleh, bukan macam negara dekat Europe. Kalau dekat negara Mat Saleh, dekat Amerika dan sebagainya, kebanyakan mereka punya bathtub, mereka isi air kan, isi air biasa, dan mereka mandi dengan sabun, betul tak? Minasan pun sama kan, kadang-kadang pergi hotel, isi air banyak, mandi sabun kan. Di Jepun terbalik, mereka tak ada mandi dengan air sejuk, mereka mandi air panas. Tak adalah panas menggelegak, terbakar badan nanti kan. Bukanlah kan, maksudnya air suam-suam. Suhu dia 40 darjah Celsius. Tapi ofuro ni dia bukan air bukan air panas boleh jadi. Dia bukan air panas boleh jadi, tapi air yang hangat dekat rumah lah. Air hangat dekat rumah ya. Suhu dia 40. Maknanya setiap rumah tu dia ada macam pemanas air. Sekejap sensei, mungkin lampu dia sensei. Sekejap biasa. Malapkan sikit. Okey. Lampu di pula buat hal malam ni. Semalam hari tu mirror ni lampu pula. Okey, 40 darjah Celsius ya, 40 darjah Celsius. Okey, macam heater ya, macam heater. Macam kat rumah mak angkat sensei, mak angkat sensei dekat Jepun tu, yang keluarga Haruyama tu, contoh ni dapur ya, ni dapur. Ofuro kat sana bilik mandi lah. Kat bilik mandi tu ada macam bathtub ofuro. Jadi dia kontrol air punya suhu semua dekat dapur. Jadi macam dia ada macam remote. Canggih kan, ada remote. Air tu dah penuh nanti. Bila air tu dah penuh, dah cukup panas 40, dah isi penuh, dan dah cukup suhu 40 darjah Celsius, maka dia akan tutup. Dia akan tutup ya. Dia akan tutup. Arigatou gozaimasu yang bagi gift ya. Okey, dia akan tutup dengan penutupnya supaya suhu dia kekal. Suhu dia kekal 40 darjah Celsius. So macam mana mereka mandi? Tengok isi rumah. Kalau isi rumah tu katakan ada 4 orang, ada mak, ayah, ada anak, biasanya ataupun sama ada ayah atau anak masuk dulu. Contoh sensei, isteri dengan 2 anak, biasanya sama ada sensei masuk dulu atau anak masuk dulu. Yang si ibu, yang si isteri biasanya yang terakhir, sebab yang si isteri atau si mak ni lepas dia mandi, dia akan terus release air tu. Buang. Sebab air tu mereka tak ada, macam ada satu rumah tu ada 4 orang. Satu rumah ada 4 orang kan. Dia bukannya sensei mandi berendam lepas tu buang air, tak. Dia air tu recycle. That's why sebelum masuk ofuro, kita mandi dulu, mandi shower, buang daki-daki, gosok gigi, buang semua sekali. Nak ke toilet, pergi toilet dulu, membuang dulu. Dah basuh bersih malam semua. Dah basuh bersih. Stop. Alamak. Okey tak? Hello? Saya clear okey je? Okey tak? Mungkin yang tak clear you all. Jangan buat saya panik please. Jangan buat saya panik. Aduh. Hari tu pasal masalah mirror. Okey, boleh ya? Dengar. Okey clear ya. Itu lain korang lah kot. Kalau lain minasan yang tak clear, jangan salahkan sensei, cik. Saya teruskan ya. Dah lupa dah. Apa tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum masuk dalam ofuro, sempurnakan hajatmu dulu. Apapun nak buang air besar ke air kecil ke apa ke, mandi bersih-bersih. Yalah, dah tentulah dalam bilik air kamu seorang. Siapa lagi tengok? Suka hati kamu lah, kamu nak pakai perkemban ke apa ke. Dah bersih, baru masuk ofuro. Tapi janganlah meloncat. Ya. Masuk pelan-pelan, berendam. Selalunya tak boleh terus masuk sebab dia panas kan. Nanti kita menggelupur kita nanti. Jadi masuk perlahan, paras leher, berendam lebih kurang 20 minit. Arisang, kenapa 20 minit saja? Tak boleh lebih 30 minit ke apa, saya dah test. Jadi macam jadi pening-pening ya. Jadi macam pening-pening apa semua sebab dia hangat ya. Saiz ofuronya macam ofuro kat hotel tu. Tak adalah macam baldi kamu basuh baju tu masuk kan. Itu ngam-ngam lah, macam mana nak keluar nanti kan. Dia besar lah ofuro tu besar juga boleh masuk. Berendam air panas. Kemudian suhu antara 20 ke 30 darjah. Dan masa dalam ofuro, jangan buat benda pelik-pelik. Maksudnya jangan kencing, jangan buang najis ke apa, tak boleh. Itu ofuro kan, kita berendam. Okey, kemudian dah cukup 20 minit, setengah jam, dah selesai, kita keluar pelan-pelan, tutup balik penutup ofuro tu supaya suhu dia kekal, nanti orang lain pula nak guna. Faham tak? Ya.
Okey, onsen nanti. Bukan hari ni, onsen hari Senin. Hari ni saya fokus ofuro je, ofuro. Dengar cakap cikgu, ofuro ofuro. Okey, ofuro. Sekali lagi saya ofuro. Okey, boleh minasan Okey, kemudian berenang tadi saya cakap jangan lebih daripada apa tadi saya kata? Jangan lebih daripada 30 minit ataupun 40 minit Jangan lebih daripada 30 minit atau 40 minit sebab memang tak berapa ni lah saya dah test 30 minit 40 minit dia jadi tak sedap lah macam nak pening-pening kepala kan. Satu lagi tak bagus juga kot untuk lelaki. Lelaki tu terutamanya lelaki lebih 20-30 minit kan masak nanti. Kan hari faham masuk masak tu. Okay, boleh ofuro, ingat kan? Ofuro. So lepas dah berendam ofuro tu dah keluar, mereka akan bilas-bilas badan dan mulalah pakai pakaian untuk tidur ataupun pakai yukata ataupun pakai apa binasang? Yukata. Sebut yukata, bukan aikata yukata, bukan aikata. Yukata maksudnya pakai yukata macam kimono tu untuk mereka tidur malam. Lepas baru mereka minum ocha macam saya sekarang. Saya sentiasa dengan ocha Japanese green tea. Binasang dah beli dah? 2 sekali. Besar punya. Ya, yukata. Pakai yukata. Kalau ada mesin urut kat rumah, urut badan sedapnya. Layan ocha. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sekejap超美味しい。めっちゃ美味しい。Ocha kudasai. Ya, minasang. Kemudian barulah mereka tidur dengan nyenyak. Tapi saya cakap terus terang masa saya belajar kat Jepun, duduk di Jepun 5 tahun, saya selalu berendam air panas. Memang dia punya tidur tu sangat-sangat nyenyak. Orang Jepun bangun pagi lebih kurang pukul Waalaikumsalam. Mana Kena bagi tahu dah penuh sesi ramai tu. Okey, selamat datang. Terima kasih masuk ke kelas sensei. Okey, baru bagi tidur nyenyak. Sebab orang Jepun dia bangun pagi nak catch kereta api, nak catch densha dan naik basikal semua. Mereka bangun seawal pukul 4 pagi. Kalau mereka orang Islam tu boleh buat tahajud tu kan. Jadi mereka perlukan tidur yang berkualiti. 4 jam 5 jam cukup tidur kalau tidurnya berkualiti. Macam mana nak cari tidur kualiti? Antaranya lah mereka berendam air panas. Antara budaya Jepun yang bagus. Minasang kalau jumpa orang Jepun, cuba tengok betisnya. Tapi janganlah jumpa orang Jepun nanti suruh angkat seluar dia tengok betis. Nampak? Jangan. Itu saya kata jumpa orang Jepun cakap elok kan. Konnichiwa. Macam tu konnichiwa. Jangan pula dilakukan. Konnichiwa. Sayonara. Jangan macam tu. Konnichiwa. Kenalkan diri. Cuba tengok pasu sensei. Kalau ada katakan Jepun tu pakai seluar apa ke, masa jogging ke apa, cuba tengok betisnya. Kaki orang Jepun ni kuat-kuat. Kan? Sebab dia orang banyak berjalan. Mereka banyak berjalan sebagainya. Mereka bangun pagi-pagi sebab nak kejar kereta api. Itu Antara selain perjaga pemakanan adalah berendam air panas hampir setiap hari. Tadi ada yang tanya, sensei orang Jepun mandi berapa kali sehari? Saya pun tak cek pula Jepun tu mandi berapa kali sehari. Kamu pun mandi berapa hari sehari pun saya tak tahu. Okey, tapi orang Jepun yang saya tahu mereka akan mandi tiap-tiap waktu lewat petang, senja. Waktu senja daripada pukul 6. Tu yang gelap tu dah mandi ke belum tu? Yang gelap tu dah mandi belum tu? Mereka akan berendam antara pukul 6 petang sampai pukul 9 malam. Maknanya mereka akan mandi. Jangan cakap orang Jepun tak mandi, tak baik kamu Jangan cakap orang Jepun mandi. Tapi nak tanya berapa kali mandi sehari tu, kita kena buat kajian. Kena bagi angketo kat mereka lah. Kena bagi sosidik. Tapi rasanya mereka mandi antara 1 ke 2 kali sehari lah. So binasa berapa kali mandi? Jadi pasal. Tapi kalau musim sejuk, saya cakap jujur kalau musim sejuk kadang-kadang 1 hari sekali ataupun 2 hari sekali baru mandi sebab sejuk. Kalau tak mandi pun tak berbau. Tak berbau badan memang sejuk. Boleh kenapa sana subuh awal ke? Bukan pasal subuh awal. Orang Jepun bangun pagi-pagi nak kerja kereta api. Kalau yang Islam tu subuh awal lah kot. Dia musim waktu solat ni dia ke musim. Kalau musim panas, waktu siang dia panjang. Kalau musim sejuk waktu malamnya gelap. Macam saya belajar kat universiti kan. Pukul 4 dah gelap, pukul 5 dah gelap macam tu. Tapi waktu solat dia bergantung pada tu lah. Bergantung pada matahari punya pergerakan kan. Okey, lebih kurang. Okey, ofuro Jarang saya dengar orang Jepun mandi 4 kali sehari. Siapa cakap tadi Jarang-jarang. Kalau ada okey lah tu. Tapi dia orang bersih
Ofuro. Maka akhirnya kita dah selesai Kita dah selesai bab Ofuro. Saya ingat Ofuro. Ya? Sebut sekali lagi. Ofuro. Malam ni mana-mana yang dah kahwin tu nanti sebelum tidur bisik dengan suami. Bang, Ofuro. Ofuro. Jangan pula besok suruh suami buat batak lah bang. Saya kata berendam air panas lah. Tapi bagus. Kalau katakan nak cuba boleh. Suruh suami belikan apa isi. Tapi masalah kos dia mahal. Bil elektrik mahal. Tapi memadahi lah kita mandi guna apa tu heater kan. Heater pun dah cukup dah. Heater pun cukup kita mandi tu. Tapi walaupun guna heater saya rasa tak sama dengan Ofuro. Ofuro tu dia maksud kita berendam. Kalau tak percaya, minasang cuba. Cubalah. Tapi kalau nak mandi Ofuro, minasang pergilah hotel ya. Pergi hotel, rasa Ofuro. Tapi kalau kat hotel rasanya ada ke air panas? Tak ada kan? Rasanya tak ada. Ada yang tanya, saya pernah study kat Jepun ke? Soalan tu soalan biasa orang tanya. Banyak yang tanya kat komen, saya pernah study kat Jepun ke? Saya tak pernah study kat Jepun. Mana pernah? Gurau-gurau. Ya, adik-adik, kakak-kakak, Sensei belajar di Jepun. Ni kali keberapa saya cakap. Sensei belajar tak lama kat Jepun, 5 tahun sahaja. Dan ada juga tanya Sensei lulusan Jepun ke? Ya, Sensei lulusan Jepun tapi tak pandai bahasa Jepun. Macam mana tu? Okey, Sensei ada master dalam bahasa Jepun. Sensei ada ijazah sarjana muda, kepujian Hons ya, bahasa Jepun. Sensei ada sijil professional teaching Japanese as a foreign language dari negara Jepun. Sensei ada kursus profesional setahun di negara Jepun. Sensei ada kursus persediaan 3 bulan di UiTM dalam bidang Jepun. Dan Sensei ada diploma perguruan untuk mengajar pedagogi. Apa lagi? Boleh ya? Tak ada, sebab ramai tanya Sensei bagi tahulah ya. Okey, minasan, jelas ya. Okey, dah selesai. Minasan yang bertanya soalan Sensei pernah belajar kat Jepun ke? Kalau Sensei tak pernah belajar kat Jepun, Sensei tak berani nak terangkan pasal budaya dan bahasa Jepun. Tak berani nak ke udara, nak pergi live macam ni. Betul tak? Sebab bila kita melalui pengalaman tu, kita bercerita dalam kepala kita ni, membayangkan keadaan yang kita lalui. Barulah seronok. Betul tak? Boleh minasan ya? Okey, dah selesai overall. Tepuk tangan semua. Lain kali minasan, sebelum masuk kelas Sensei, selain menyiapkan buku nota, pensel dengan pen, minasan kena ada Ocha. Ocha, semangat. Ingat Sensei, ingat Ocha. Kampai. Okey, angkat semua yang ada cawan, cepat. Yang ada cawan, yang ada air Ocha, cepat. Kita kampai. Kampai. Okey, kampai. Bismillahirrahmanirrahim. Oshi. Kampai. Okey, sekarang kita masuk ke Aisatsu Aisatsu. Sebelum ni saya ajar Ohayo gozaimasu, selamat pagi, konnichiwa, selamat tengah hari, ataupun selamat petang, konbanwa, selamat malam. Dan satu lagi saya ajar apa? Oyasumi nasai. Kemudian saya ajar arigatou gozaimasu, do itashimashite. Kemudian saya ajar o genki desu ka? Dan kamu kena jawab hai genki desu. Minasan boleh bantu Sensei tak? Boleh tak bantu Sensei? Tolong share kan sekarang. Share kan dekat kawan-kawan kelas ni biar ramai lagi masuk. Sebab hari tu, hari pertama 800 orang. Siri kedua hari tu 500 lebih. Ni dah 300 lebih. Tolong ajak kawan-kawan lain masuk. Ya. Seronok kita belajar bahasa Jepun dengan santai-santai, insyaAllah. Okey ya, minasan. Okey, untuk malam ni Sensei nak ajar perkataan tanya omedetou gozaimasu. Ya. Omedetou gozaimasu. Ya, minasan. Omedetou gozaimasu. Sebut. Omedetou gozaimasu. Boleh? Maksudnya tahniah. Omedetou gozaimasu. Kejap ya. Okey. Omedetou gozaimasu. Gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Ni naik pula ni tulisannya, kejap ya. Omedetou gozaimasu. Ya. Omedetou gozaimasu.
Tulis laju, tulisan saya tak cantik lah. Kalau tulis laju memang tulisan tak cantik lah. Omedetou gozaimasu. Maksudnya tahniah. Maksudnya tahniah. Terima kasih Asya-san. Terima kasih gift ya. Terima kasih bagi gift. Kita tulis cantik sikit lah. Nanti binasang supaya nampak ya. Omedetou gozaimasu. Ya. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Nampak ya? Omedetou gozaimasu. Alah, dekat dalam skrin je naik juga tulisan tu ya. Minta maaf lah. Okey, omedetou gozaimasu ni maksudnya tahniah. Ni bentuk polite. Ya, ni bentuk polite. Bentuk polite. So, warga saya masih tanya, kita ucapkan tanya ke orang. Kalau orang tu dapat kejayaan, kita sebut omedetou gozaimasu polite. Omedetou gozaimasu maksudnya tahniah. Tahniah. Ucapan formal, ni ucapan formal. Ucapan omedetou gozaimasu ni ucapan formal. Kita sampaikan kepada orang-orang yang kita baru kenal, kepada cikgu-cikgu, orang atas. Maknanya polite way. Ni polite way, ya. Pattern polite ya, polite pattern. Kalau rekasnya je menjadi omedetou sahaja. Ni. Omedetou, tahniah. Nah, ini dengan kawan-kawan lah. Dengan kawan-kawan apa semua. Dengan kawan-kawan, omedetou sahaja. Maknanya bentuk plain, bentuk biasa, maksudnya tak formal. Bentuk tak formal. Kalau hari jadi, hari lahir, tanjobi. Tanjobi ni maksudnya lahir ya. Maksudnya hari lahir, tanjobi. Sebut tanjobi. Tanjobi ya. Tanjobi maksudnya hari lahir. Hari lahir tanjobi omedetou gozaimasu. Tanjobi omedetou gozaimasu maksudnya selamat hari lahir ataupun tahniah hari lahir. Nak bagi polite, letakkan O kat depan. Tanjobi. Sama juga medetou, dia patutnya medetou, letakkan O untuk bagi dia lagi polite sikit lah. Ni tanjobi, arigatou gozaimasu bagi itu ya. So tanjobi omedetou gozaimasu. Boleh binasang ya? Boleh ya? Mungkin sisik ke sini sikit supaya tak kena sangat cahaya lampu. Ni masalah ni whiteboard ni terlalu licin ya. Kejap ya. Okey, kejap nampak tak? Okey. Boleh ya? Okey, boleh binasang ya? Nampak tak? Okey, tanjobi omedetou gozaimasu ya. Ya, tadi apa? Tanjobi omedetou gozaimasu. Tanjobi omedetou gozaimasu ni polite. Kalau hantar ucapan dekat cikgu ke atau sebagainya, sebut tanjobi omedetou gozaimasu. Tanjobi omedetou gozaimasu. Bila dapat ucapan tahniah, minasang jawablah arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Tapi kalau pendeknya, kalau pendek untuk sensei ke ni, yang mana tu? Apa benda untuk sensei? Okey, kalau polite tak tahu ya. Kalau nak polite letak O. Tanjobi omedetou. Tapi tak semua huruf-huruf, tak semua perkataan boleh letak O Jangan panggil pula sensei, sare sensei, osare sensei. Tak kenalah osare sensei, tak boleh Tapi kalau Sarah, ada yang kadang-kadang panggil sensei Sarah sensei. Sarah tu pinggan. Kenapa Sarah sensei pula jadi pinggan? Ya, Sarah tu pinggan, Sarah itu nama sensei. Kadang-kadang ramai orang sebut Sarah sensei dengan confidentnya panggil Sarah sensei. No. Sarah tu pinggan. Kalau Sarah pinggan tak apa, nak polite kan letak O. Sarah ni Mimi. Mimi telinga. Boleh juga nak polite kan O Mimi. Mulut kuci, O kuci. Hidung O Hana. O boleh tambahkan ya. Tapi contoh kubur haka, O haka. Hantu bakek, nak polite kan O bakek. Hantu pun ada polite sensei. Ya, hantu pun kita kena muliakan. Hantu bakek, nak muliakan dia jadikan O bakek. Jangan belajar stres. Tak, saya tak tipu. Jangan kata saya tipu. Tak betul. Asasnya macam kubur haka. Nak polite kan tambah O haka.
Ya Allah, Minasa ni baiklah. Saya doakan. Terima kasih banyaklah ya Allah ya Tuhanku. Dapat aiskrim sejuknya hati. Saya ajak klasik percuma tak minta apa-apa pun. Tapi kalau Bintang bagi hadiah, apa salahnya kan? Okey. Ingat tadi ya, hantu bakek. Nak jadikan dia baik sikit, hantu tu panggillah bakek. Bukanlah maksudnya nak baikkan hantu tu, tak. Sebutan polite tu tambah bakek. Bunga hana, hana. Tu kan ada nama saya orang. Arigato, suka dapat hadiah. Ya Allah ya Tuhanku. Murahkan rezeki yang memberi.